Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok pada bab yang kelima, iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey. Baik, dalam bab ni, untuk yang pertama kita akan tengok apa itu rangkaian. Dan dalam bab ni dia cuma ada satu saja, iaitu rangkaian sahaja. Okey, jadi dalam rangkaian ni ada 4 perkara utama yang perlu kena tahulah, ya, ataupun konsep asas dia, iaitu yang pertama graf. Okey. Simbol dia adalah G. Baik, graf ni apa dia? Dia adalah suatu siri bintik, okay, sama ada berkait ataupun tidak berkait, okay, melalui garis. Okay, contohnya, yang ni lah, ni satu siri bintik, maknanya semua ni kita kenali dia sebagai graf. Okay, bucu pula V, okay, iaitu V ni merujuk pada vertices, dia adalah bintik. Kalau tengok pada graf ni, yang titik-titik hitam ni, bintik-bintik hitam ni, yang ni kita namakan dia sebagai bucu. Baik, dia adalah V ni adalah suatu set bucu yang mana kita tulis V1, V sama dengan V1, V2, V3 sampailah ke Vn. Jadi contoh kalau ada 3 bucu, maknanya V sama dengan V1, V2, V3. Okey. Baik, dan yang ketiga, E. E ni simbol bagi tepi, okay, ataupun H dalam bahasa Inggeris. Baik, tepi ni apa? Dia adalah garis yang mengaitkan dua bucu. Jadi garis ni, yang warna biru ni, yang ni kita namakan dia sebagai tepi. Baik, E adalah suatu set tepi yang menghubungkan sepasang bucu. Jadi sama macam bucu tadi, H ni, iaitu tepi E, dia adalah suatu set. Maknanya kalau kat sini ada 3 tepi, maknanya ni akan jadi E1, E2, E3 lah. Sampailah En kalau ada kan. Kalau contohnya cuma ada 3 je lah. Okay, ataupun dia boleh juga ditulis dalam bentuk hubungan antara dua bucu. Maksudnya contoh ni bucu A, bucu B. Jadi tepi dia adalah AB. Contohnya macam itulah, dia boleh diberi nama melalui dua bucu. Okay. Baik. Dan yang keempat iaitu darjah. Darjah ni dalam bahasa Inggeris dia adalah degree. Dia adalah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okay, contohnya macam ni. Ni bucu yang pertama. Jadi untuk bucu utama ni dia ada dua tepi. Jadi darjah dia ada dua, satu, dua. Kalau bucu yang ni pula pun sama, dia ada dua tepi. Jadi darjah dia pun dua juga. Okay. Ataupun kalau kita ada banyak sangat bucu dan tepi, jadi kita boleh cari tepi ni melalui rumus, iaitu bilangan darjah, jumlah darjah sama dengan 2 kali tepi. Okay. Iaitu 2 kali tepi. Jadi kalau contohnya tepi ada 10, maka darjahnya akan jadi 20. Kalau tepi ada 7, jadi darjahnya akan jadi 14. Mana dia darab 2 lah daripada tepi. Okey, yang kedua, kita akan tengok pada jenis-jenis graf. Okey, untuk jenis graf dia ada dua jenis, iaitu yang pertama graf mudah dan yang kedua graf berbilang tepi dan gelung. Okey, bagi graf mudah, ni contoh graf mudah dia macam ni lah. Okey, dia cuma ada dua bucu akan ada dia macam ni. Graf mudah ni dia tak ada berbilang tepi dan dia tak ada gelung. Ni kita namakan dia sebagai graf mudah. Maknanya macam ni je lah. Dua bucu cuma ada satu tepi saja. Dua bucu ni cuma ada satu tepi je. Okey, manakala graf berbilang tepi dan gelung, kalau berbilang tepi maksudnya macam ni lah. Contoh P ke T, dia ada dua tepi. Satu PT yang pertama, satu lagi PT yang kedua. Jadi dia ada dua tepi. Ataupun dia ada gelung. Ni maksudnya gelung. Maknanya daripada S ni pun dia ada satu gelung, R ni pun dia ada satu gelung. Okey. Baik, bagi graf mudah, contohnya yang ni lah. Set bucu dia ada 1 sampai 6. Kemudian bilangan dia ada 6. Kemudian bilangan tepi dia ialah 1, 2 ni. Dia ambil nama melalui ni. Bucu 1, 2 tepi yang pertama, 1, 5 tepi yang kedua, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5 dan 5, 6. Okey, jadi semua ni tepi dia kita boleh kira lah. Tengok daripada gambar rajah pun boleh nampak dia ada 7. Dan bilangan darjah dia kita menggunakan rumus, dia adalah 2 kali bilangan tepi
Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Okey, manakala bagi graf berbilang tepi dan gelung ni pula, dia melibatkan dua bucu. Okey, macam cikgu cakap tadi, kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey, samalah macam tadi cikgu cakap ni kan. Dan bilangan darjah pun sama adalah 2 kali bilangan tepi. Okey, bagi graf mudah juga. Okey, contohnya macam darjah tadi kan. Ni. Darjah bucu 1 ialah 2, iaitu tepi memainkan bucu 1 dengan 2 dan bucu 1 dengan 5. Okey, contoh macam tadi inilah. Bucu 1 ni dia kaitkan dengan 2, satu lagi 1 dengan 5. Jadi darjah dia ada 2. Okey. Sama juga kalau bucu 2, kan darjah bagi bucu 2 ada 3. Okey, tengok bucu 2. Kan ada 3 tepi, 1, 2, 3. Jadi darjah dia ada 3. Okey. Dan yang lain-lain pun samalah. Okey. Baik, graf berbilang tepi dan gelung. Okay, gelung ni dia melibatkan satu bucu saja. Okey, contohnya macam inilah. Satu bucu ni dia ada satu gelung. Okey, tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik pada bucu asal. Dan bilangan darjah setiap gelung adalah 2. Baik, sebab apa dia bilangan darjah ada 2? Sebab dia macam ni. Contoh dia ikut arah jam. Satu lagi dia lawan arah jam. Jadi sebab tu ada 2 untuk gelung lah. Okey, contohnya tepi yang pertama AB. A ke B ada satu, E1. Okey, satu lagi AB, E2 pula kan. Ni contohnya macam ni lah bilang tepi. Okey, B ke C. B ke C yang pertama, B ke C yang kedua pun ada 2. Jadi dia ada 2 lah. Okey, yang lain pun samalah. Okey. Yang ni pula gelung. Sebab apa? Dia D, dia P balik kepada D. Okey, ni kita namakan gelung. Nampak bentuk macam ni maksudnya dia adalah gelung. Okey. Baik, kita tengok pada contoh. Okey, rajah menunjukkan sebuah graf yang punya gelung dan bilang tepi, nyatakan V dan NV. Okey, maksudnya dia nak bucu dia. Okey, bucu dia kat sini yang ada P, Q, R, S, T dan U. Okey, jadi ada berapa bucu? Ada 6. Okey. E dan NE. Okey, dia nak tepi dan juga bilangan tepi. Okey, bilangan tepi pertama PQ, lepas tu P ke U, P ke U belah atas, P ke U belah bawah. Okey, kemudian QR, kemudian Q ke U, lepas tu RS, R ke T, dan juga SS, lepas tu ST, dan last sekali adalah TU. Jadi tepi ni semua ada 10. Okey. Baik, bilangan darjah ada pula. Okey, jadi kita tak ada bilangan tepi dah 10. Jadi bilangan darjah cuma darat 2 je lah. Jadi kita akan dapat 20. Okey, ni guna rumus lah. Okey, contoh yang kedua. Lukis satu graf mudah atau graf bilangan tepi kesesuaian maklumat yang diberikan. Okey. Baik, dia bagi bucu ada PQRSTU. Okey, untuk dan juga dia kata untuk tepi dia P ke U. Hubungan dia jadi P ke U. Okey, macam tu lukisan tu. Dan P ke T. Okey, lukis P ke T. Kemudian Q ke T. Q pun sambung ke T. Dan Q ke S. Sambung ke S. Okey, R ke S. Sambung R ke S. Dan juga R ke U. Okey, sambung. Okey, macam tu lah. Jadi dia bentuk dia tak semestinya macam ni. Dia boleh jadi pelbagai bentuk je lah. Ikut kedudukan yang mana kita letak titik-titik bintik-bintik PQRS, T dan U. Okey, untuk soalan B pun sama. Cumanya selepas kita letak bucu ni 1 sampai 7. Okey, tengok ya. 16 ada dua kali untuk tepi ni. Jadi maksudnya ni adalah berbilang tepi lah. 16, satu lagi 16. Okey. 27 pun sama ada 2 kali. Jadi 27. Okey. Yang lain pun sama. Okey. Dan untuk kat sini dia tak ada nombor yang sama kan. 3 ke ataupun 4 ke kan. Jadi kalau tak ada nombor sama dia tak ada gelung. Okey.